Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 September bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Dua remaja berpantang ajal demi awet. Juga ingatkan hilang, rupanya kahwin baru. Berebut kekasih dipercayai menjadi punca dua pelajar lelaki bertumbuk di kampung Bukit Kecik Melo dekat Kota Baru. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata setakat ini polis sudah memanggil 5 pelajar berusia antara 14 hingga 15 tahun yang juga saksi untuk memberi kenyataan. Hasil siasatan polis percaya ia disebabkan cinta dalam kalangan pelajar yang menyebabkan cemburu. Sebelum itu, dua pihak bergaduh berjanji hendak jumpa di suatu tempat untuk beradu kekuatan dan rakan-rakan yang tahu kemudian hadir menjadi penonton. Polis mengambil inisiatif dengan membuat siasatan dan menasihatkan kepada semua supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Media sebelum ini melaporkan PDRM Kelantan menerima laporan berhubung insiden dua remaja lelaki yang bertumbuk di kampung Bukit Kecik Melo yang tular di media sosial. Tindakan seorang wanita yang memadukan suami terbongkar selepas perkahwinan kedua wanita terbabit diketahui oleh suami pertama. Peniaga Rahman Muhammad Jaafar, 47 tahun, mendedahkan dia berkahwin dengan isterinya yang berusia 32 tahun pada Januari 2019 di Narathiwat, Thailand sebelum isterinya menghilangkan diri dari rumah Januari tahun ini. Katanya perkahwinan mereka disahkan cukup syarat mengikut hukum syarak oleh Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah pada 6 Jun lalu dan didaftarkan di Pejabat Agama Jajahan Tanah Merah. Dakwanya selepas kehilangan isteri pada Januari lalu, dia mendapat tahu melalui media sosial pada April lepas bahawa isterinya akan berkahwin dan perkara itu agak mengejutkan kerana dia tidak pernah menceraikannya dan mereka masih suami isteri. Selepas membuat semakan, Rahman mendapati isterinya ada membuat permohonan untuk berkahwin dengan lelaki lain yang berusia 42 tahun di Pejabat Agama Besut Terengganu pada April lalu, dipercayai menggunakan surat cerai dengan suami pertamanya iaitu sebelum berkahwin dengan Rahman. Mengulas lanjut, Rahman berkata susulan mengetahui dia dimadukan isteri, dia memfailkan tuntutan farak nikah di antara isterinya dengan suami kedua. Susulan itu, Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru pada Ogos lalu membuat keputusan memerintahkan isterinya selaku defendant pertama dan suami kedua yang juga defendant kedua difarakkan sementara dan tidak dibenarkan tinggal bersama sebagai suami isteri. Terdahulu, Rahman hadir di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kelantan hari ini untuk prosiding keputusan lafaz cerai talak 3 yang difailkan isterinya. Hakim Ahmad Hariri Muhammad Saad kemudian memberikan tempoh 14 hari kepada Rahman untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan dakwaan isterinya. Baik, di Tawau, seorang pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dipenjara 18 tahun atas kesalahan merogol anak perempuannya pada 11 Februari lalu. Tertuduh berusia 58 tahun yang merupakan seorang pekebun turut dikenakan hukuman 10 sebatan selepas mengaku bersalah di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Bapa kepada 9 anak itu didakwa merogol anak perempuannya berusia 14 tahun. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di dalam bilik tidur mangsa di sebuah rumah di Pulau Bait, Semporna, kira-kira jam 11 malam 11 Februari lalu. Parti tersebut didakwa mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan. Menurut Hakim, kejadian itu telah memberi kesan trauma serius jangka panjang terhadap mangsa. Selain itu, tertuduh juga akan dirujuk ke Jabatan Imigresen untuk tindakan pengusiran pulang ke negara asal sebaik sahaja selesai menjalani hukuman.
Di Kuala Terengganu, seorang lelaki direman 7 hari bagi membantu siasatan mencabul kanak-kanak perempuan pada Ahad. Suspek yang berusia 45 tahun itu ditahan di sekitar Mane kira-kira jam 6.30 petang Isnin. Suspek berkenaan dipercayai berada di rumah mangsa sebelum bertindak mencabul kanak-kanak itu yang sedang tidur. Mangsa kemudian menceritakan tindakan suspek kepada kakaknya. Ketua Polis Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Abdul Rahim Maddin berkata, berikutan itu satu laporan telah dibuat sebelum suspek diberkas bagi siasatan lanjut. Suspek yang positif dadah direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Jelasnya lagi kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Seorang nelayan berdepan hukuman mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Kuala Selangor atas pertuduhan membunuh isterinya awal bulan ini. Namun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada T. Balamurgan, 35 tahun. Tertuduh mengangguk faham akan pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Berdasarkan pertuduhan, bapa kepada 3 anak itu didakwa membunuh K. Komalah 38 tahun di sebuah rumah di Jalan Bagan Sungai Janggut, Jeram. Perbuatan itu dilakukan antara pukul 11 pagi hingga 4.30 petang 2 September lalu. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan 12 sebatan. Kes akan disebut semula 13 Disember depan. Terdahulu media melaporkan seorang wanita maut dipercayai akibat didera suaminya sendiri di sebuah rumah di sekitar Jeram. Ketua Polis Kuala Selangor Superintendent Ramli Kasam mengesahkan pihaknya menerima maklumat mengenai mangsa yang tidak sedarkan diri di lokasi itu daripada pegawai perubatan kira-kira pukul 4 petang. Hasil pemeriksaan awal, hospital mendapati terdapat kesan kecederaan pada mangsa. Difahamkan mangsa dipercayai dipukul hingga menyebabkan kecederaan pada anggota badan dan kaki. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan menjelaskan penunggang P-Hailing yang videonya tular berjalan kaki selepas kenderaannya disita adalah kerana memandu tanpa cukai jalan dan insurans. Pengarah JPJ Negeri Sembilan, Hanif Yusabra Yusof berkata kesalahan itu dikesan ketika pemeriksaan di sekatan jalan raya. Sebuah motosikal pekerja P-Hailing disita jam 12.38 tengah hari semalam dalam operasi statik dijalankan di Jalan Persiaran Negeri Nilai. Operasi bagi mengesan kesalahan lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan raya. Sepanjang penguatkuasaan itu, pelbagai kesalahan dikesan dan diambil tindakan termasuk motosikal yang ditunggang lelaki tersebut. Tindakan menyita motosikal dilakukan untuk menjaga keselamatan penunggang itu sendiri dan pengguna jalan raya lain kerana tidak dilindungi insurans. JPJ memandang serius kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh mereka yang mengabaikan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Terdahulu tular video di media sosial menunjukkan penunggang P-Hailing terbabit berjalan kaki selepas motosikalnya disita sekaligus mengundang kecaman netizen. Baik, selepas ini minyak zaitun terus dari Palestin. Al-Hijrah, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Keningau Sabah atau IBDAS di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dijangka siap 23 Mac 2026 dan ia bakal memberi manfaat kepada kumpulan sasaran terdiri daripada anak-anak Muslim di negeri bawah bayu. Petang tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar hadir dalam Majlis Pecah Tanah IBDAS Fasa 3. Projek itu melalui peruntukan Rolling Plan Pertama atau RP1 tahun 2021, Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12
dengan kos keseluruhan berjumlah 60 juta ringgit. Ketika ini, bangunan tersebut hanya mampu menampung 400 pelajar. Namun, apabila projek siap kelak, ia boleh memuatkan 700 orang. Dengan penambahan tersebut adalah diharapkan IBDAS dapat meningkatkan usaha membina kepribadian unggul melalui pemberkasaan sistem pendidikan Islam ke arah kesejahteraan ummah serta memantapkan kefahaman dan penghayatan Islam secara inklusif bagi melahirkan masyarakat yang berakhlak. Projek ini salah satu usaha membangun Malaysia Madani menerusi Pelan Al-Falah. Apabila berlaku perbalahan, perlu menjalankan syura ataupun perbincangan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zamri Zainal Abidin, pendekatan syura lebih baik dan harmoni daripada melakukan sebarang perdebatan. Tambah beliau, rakyat Malaysia perlu lebih matang dan tidak bertelagah kerana pada akhirnya akan merugikan. Sebagai negara yang melangkah ke negara maju, tidak perlu lagi sibuk dengan perbalahan pendapat dan perkara yang remeh. Kita perlu letakkan dalam diri kita, saya mahukan perdamaian, saya mahukan kebenaran dan saya mahukan keharmonian. Bila jiwa ini ada dalam setiap mereka yang terlibat dengan perdebatan, ikhtilaf, perbezaan pendapat dan sebagainya, dia tidak akan jadi besar, dia tidak akan jadi parah. Sebaliknya, mereka akan sentiasa mengharmonikan suasana dan mereka akan cepat-cepat tarik handbrake sekiranya dah terlajak ke depan, maka mereka tidak akan wewenangnya membiarkan perkara itu berlarutan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menjadi panel Forum Bual Bicara Madani sempena program Multaqa Pendakwah peringkat wilayah persekutuan tahun 2023 di Masjid Negara. Lebih 200 peserta hadir terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan, badan berkanun, agensi swasta dan badan korporat di sekitar wilayah persekutuan, juga guru-guru takmir yang mempunyai tauliah mengajar di wilayah persekutuan. Majlis penutup disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Datuk Muhammad Ajib Ismail. Minyak zaitun organik premium Al-Ard yang berasal daripada pokok tua dari bumi Palestin penuh khasiat tinggi dan istimewa. Pengarahnya Nazran Abdul Muttalib berkata edisi terhad keluaran Al-Ard Far East Sdn Bhd itu yang hanya menawarkan 9,000 unit kepada penggunanya. Menurutnya lagi, produk tersebut juga mematuhi syarat International Olive Council IOC, patuh syarat halal Palestin, mendapat sijil pengiktirafan organik di peringkat Eropah dan Japanese Agriculture Standard JAS selain telah meraih pelbagai anugerah di seluruh dunia. Juga cara proses penanaman secara organik, proses pembuatan secara organik, penggunaan botol dan bahan yang betul, penggunaan cara pembotolan nitrogen injection yang paling penting ya. Walaupun minyak zaitun itu dikatakan yang terbaik, paling bagus, jika cara pembotolannya salah, ianya akan menyebabkan kita mendapat kemudaratan daripada segi kesihatan. Beliau dalam pada itu mempunyai misi tersendiri dalam berkongsi ilmu dan kesedaran kepada orang ramai mengenai saving food people from bad olive oil atau dalam memilih dan membezakan minyak zaitun yang baik dan buruk. Tidak hanya tertumpu pasaran di Malaysia, produk keluaran Al-Ard Far East Sdn Bhd turut melebarkan sayap di peringkat Asia. So having our exhibiting in Mihas has gave us an opportunity to tap the Islamic market of this region, looking at the local market of Malaysia as well as regional countries such as Indonesia, Singapore, and so many other countries, Japan, Australia, and so forth. Sementara itu, Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali berpandangan sokongan rakyat Malaysia terhadap produk keluaran Palestin sekaligus dapat meningkatkan kesedaran kepada rakyat Malaysia secara meluas pada masa sama membantu mengukuhkan lagi ekonomi rakyat Palestin. I know Palestine is in the heart of all Malaysians, but when we introduce the Palestinian products, dates, olive oils, and many of the Palestinian products, that will increase the awareness of Malaysians about Palestine, and that will help Palestinians to continue their struggle until they achieve their freedom in Palestine.
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkesempatan meninjau rerurai Palestin di pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2023 sekaligus menunjukkan sokongan beliau terhadap Palestin. Buat orang ramai yang berminat dengan produk-produk keluaran Al Far East dan Berhad boleh berkunjung ke rerurai 7423 di tingkat 2 Dewan 7 MITEC Kuala Lumpur yang berlangsung sehingga 15 September ini. Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi proses semakan berkala sejagat atau maksa menggesa kerajaan agar lebih konsisten dalam menangani isu berkaitan Islamofobia di Malaysia. Pengerusinya Luqman Sharif Alias berkata pihaknya peka dan sentiasa memantau isu-isu berkaitan hak asasi yang menekan masyarakat Islam di seluruh dunia. Luqman Sharif berkata usaha juga perlu dilakukan dalam meningkatkan kesedaran rakyat negara ini mengenai perlakuan Islamofobia dan kesan-kesannya. Jelasnya perkara itu dapat dilihat dengan merujuk kepada beberapa isu diskriminasi, antaranya isu larangan bertudung bagi wanita Islam, larangan solat Jumaat bagi pekerja Muslim, kesukaran membina surau dan masjid, isu masyarakat Islam yang tidak mempunyai dokumen dan isu pendidikan kanak-kanak tidak berwarga negara. Kita ada beberapa rekomendasi kan, tetapi masih di peringkat saya terus terang pada masa ini kita di peringkat awareness lagi kan. Jadi ramai yang tidak tahu bahawa Islamofobia ni berlaku kan. Dan kalau boleh kita nak perbesarkannya, kalau boleh pergi ke tahap regional kalau boleh. Sebab ini satu isu yang melibat bukan sahaja Malaysia, seluruh negara. Macam saya kata tadi di Perancis misalnya, tak ada siapa mempertahankan hak beragama ataupun memakai abaya misalnya kan. Jadi satu dunia Islam patut peka kepada isu Islamofobia ni. Bila berlaku kita boleh katakan ini satu hate crime ataupun satu kebencian. Setakat ini kita Tegas beliau, walaupun hak asasi sekalipun bersifat universal, ia mesti tetap dan perlu mengikut adat dan budaya sesebuah negara. Pada majlis sama, buku laporan semakan berkala sejagat atau UPR pusingan keempat maksa turut dilancarkan. Laporan yang mengandungi isu berkaitan hak asasi manusia serta insiden yang menekan umat Islam di Malaysia itu hasil gabungan beberapa NGO yang seterusnya akan dikemukakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva untuk penelitian dan komitmen kerajaan Malaysia dalam menyelesaikan isu tersebut. Proses itu akan membolehkan maksa membawa tumpuan global kepada isu hak asasi manusia dan umat Islam, terutama isu yang tidak diberikan perhatian dalam negara. Baik, Malaysia perlu bersikap berkecuali sebagai negara berdaulat dan tidak sepatutnya dipaksa memihak dalam pertikaian yang semakin memuncak antara Amerika Syarikat dan China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegas mahu Malaysia mengekalkan hubungan rapat dengan kedua-dua negara selaras dasar semasa ASEAN. Bercakap pada sidang kemuncak Asia Milken Institute 2023 di Singapura hari ini, Perdana Menteri mahu Malaysia mengekalkan hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan China selaras dasar semasa ASEAN. Beliau menegaskan hubungan Malaysia bersama pentadbiran, pelabur dan syarikat Amerika kekal kukuh. Mengikut laporan media, Amerika dan Vietnam dikatakan bersetuju meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik komprehensif iaitu tahap diplomatik tertinggi rantau Asia Tenggara, setanding yang dimiliki bersama China, Rusia, India dan Korea Selatan. Pada masa sama, Perdana Menteri melahirkan kebimbangan mengenai perseteruan Amerika Syarikat China dan berpandangan ASEAN perlu berunding dengan kedua-dua negara kuasa besar itu serta merayu mereka untuk mengurangkan ketegangan yang menjejaskan negara rantau ini. Selepas ini, apartmen terbakar, puluhan terkorban. Baik, kembali dalam berita Al-Hijrah, angka kematian akibat banjir besar di Libya mencecah 6,000 orang. Paling teruk terjejas bandar pelabuhan Derna
yang musnah. Angka kematian dijangka lebih tinggi, ekoran ribuan lagi masih hilang. Agensi Bangsa-Bangsa Bersatu memaklumkan sekurang-kurangnya 30,000 mangsa di Derna hilang tempat tinggal. Kediaman penduduk dihanyutkan arus deras. Pasukan penyelamat dan konvoi bantuan berdepan kesukaran ke Derna selepas hanya tinggal satu laluan sahaja yang dapat diakses untuk ke sana. Menurut penduduk, bandar Derna ditimpa malapetaka dan lumpuh. Tiada air, elektrik dan tiada minyak petrol. Banjir besar di Libya ini bermula daripada ribut Daniel yang melanda Mediterranean sejak Ahad lepas. Sementara itu, Libya memohon bantuan kemanusiaan antarabangsa bagi membantu rakyatnya yang terkesan dengan bencana banjir itu dan pelbagai negara sudah mula tiba menghantar bantuan segera kepada Tripoli. Emiria Arab Bersatu antara negara terawal menghantar bantuan kemanusiaan segera kepada Tripoli. Bantuan itu melibatkan makanan, kemah dan ubat. Mesir turut tidak ketinggalan dalam memberi pertolongan. Kahirah menghantar 3 pesawat kargo tentera yang membawa ubat, bekalan perubatan, kemah dan pasukan mencari dan menyelamat. Algeria menjadi negara terbaru menawarkan bantuan dengan menghantar 8 pesawat kargo tentera yang membawa makanan, bekalan ubat, pakaian dan kemah buat mangsa. Dalam pada itu, Amerika Syarikat, Jerman, Itali, Qatar dan Turki antara negara yang sudah menyatakan kesediaan dan akan menghantar bantuan kecemasan. Negeri Kerala di India menutup sekolah, pejabat dan bank di beberapa perkampungan selepas negeri itu catat kematian akibat penularan virus Nipah. Setakat ini, pihak berkuasa telah mengisytiharkan lebih 7 perkampungan di daerah Kozhikode sebagai zon larangan. Sehingga kini 2 kematian direkodkan akibat virus Nipah di selatan India itu. Seorang maut bulan ini manakala seorang lagi pada 30 Ogos lalu. Sementara itu seorang dewasa dan seorang kanak-kanak dari keluarga yang sama yang dijangkiti virus itu sedang dirawat di hospital. Sehingga kini 130 orang sudah diuji dengan virus Nipah. Virus yang jarang berlaku ini boleh merosakkan otak. Ia disebarkan kepada manusia melalui sentuhan langsung dengan cecair badan kelawar yang dijangkiti atau babi. Ini kali keempat virus yang boleh membawa maut ini merebak di Kerala sejak 2018. Berpuluh-puluh orang terbunuh selepas sebuah blok apartmen terbakar di Hanoi, Vietnam. Kejadian berlaku awal pagi tadi, waktu tempatan. Menurut saksi, kebakaran besar itu dilaporkan berlaku di tingkat parkir blok apartmen 10 tingkat yang mana dipenuhi dengan motosikal penduduk. Setakat ini 54 orang dimasukkan ke hospital manakala kira-kira 70 penduduk berjaya diselamatkan. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 5 pagi tadi dan operasi mencari mangsa diteruskan. Apartmen ini terletak di Huang Dinh, kawasan terpencil di daerah Tan Suan dan dibina di laluan sempit yang menyebabkan penduduk sukar untuk melarikan diri. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.